Okey, saya mula Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selamat pagi untuk Samuel. Samuel lagi ada siapa? Adrian. Adrian kan? Rasanya nampak nama Adrian. Okey, saya mula Fatih tolong baca doa. Yang bukan beragama Islam boleh berdoa cara sendirilah. Fatih on mikrofon doa, yang lain tolong aminkan doa Fatih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min hada'i bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Okey, terima kasih Fatih. Alright, saya nampak muka-muka yang dah lama saya tak nampak. Alhamdulillah bertemu kembali kita walaupun tidak secara bersemuka. So nampaklah saya dekat skrin telefon awak tu. Cerita ke saya kat mana? Dekat sekolah lah. Sekolah. Dekat sekolah, tapi sekolah kat mana? Cepat tengok kat mana ni? Dekat Dalam kelas. bilik guru. Bilik guru salah. Dalam kelas. Dewan. Salah. Dewan pun salah. Dalam kelas cikgu. Salah, bukan dalam kelas. Sumber. Siapa Bilik nak sains, ustaz bilik sumber? sains. Siapa nak ustaz sumber tadi? Saya dekat library. Kejap saya hilangkan belakang ni punya background. Okey, awak tengok nanti library dia ada cantik sikit. Itu. Itu dinding library. Ada tulisan bahasa Inggeris. Oh. Right, ni dekat library lah. Saya dekat library. Okay, saya dekat library seorang je sebab tu saya tak pakai mask. So dalam library ni saya seorang je. Okay, so saya terus straight to the point lah Jadi selamat kembali ke sekolah. Selamat bertemu kembali. Alhamdulillah. Semua sihat ya? Sihat. Sihat. Ada yang nampak muka makin kembang. Tu kembang. Tembam ada rambut dah macam K-pop. Ada yang pipi dia macam kuih pau tu kuih pau. Pipi dia. Tahu. Okay. So tak kisahlah bagaimanapun keadaan awak, saya doakan awak sihat, awak sentiasa dapat mengikuti PDPR dengan baik dan dapat menjalankan dapat melaksanakan tugasan dengan baik. Okay, saya tak ambil banyak masa, sekejap je, lebih kurang 15 minit macam itulah. Okay, so saya nak terangkan. Okay, kebanyakannya rata-rata kita semua dah habis silibus, ada beberapa je lah yang saya perlu cover balik lah. Jadi untuk tugasan kita, sebab awak tahu kan kita sekolah lebih kurang 7 ataupun 6 minggu saja sebelum abang-abang tahun 6 ni kan dia nak naik tingkatan 1 tau. Tapi dah 2022 tapi masih dah jam 6. Kejap lagi jumpa Cikgu Leha, suara dah lain. Cikgu. Kumis pun dah ada kan. Okay. So awak jangan terkejut Awak datang sekolah pergi naik dah jam 5 lagi, pergi naik dah jam 4 lagi. Yes. Awak masih berada di tahun 5, tahun 6 dan tahun 4. Bulan 3 nanti baru awak beralih kelas. Alright. So saya terangkan apa tugasan awak. Okay, simple, very simple. Ada dengar bunyi loceng tak? Ada bunyi loceng? Tak ada. Tak dengar. Tak dengar. Okay, saya dalam bilik library ni saya tutup pintu.
Saya seorang je dalam ni. Bilik ni saya yang punya. Jadi saya seorang je kat sini. Okey. Saya terangkan pada awak tugasan awak. Okey, boleh nampak paparan ya? Boleh nampak, alhamdulillah. Boleh. Paparan yang sama ni nanti saya akan share dalam grup Telegram. Okey, saya akan share dalam grup Telegram beserta dengan rakaman penerangan saya tentang tugasan awak. Okey, senang cerita. Saya combinekan tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 dalam GM yang sama. Kenapa? Sebab tugasan dia sama je. Tugasan dia hanya satu saja, iaitu awak kena buat apa ni? Apa tajuk dia? Buku scrap science. Buku scrap Awak kena buat science. buku scrap science. Buku scrap ni sangat senang, mudah je. Awak boleh siapkan dalam masa seminggu sebenarnya boleh siap. Tapi Cikgu Leha yang baik hati ni, saya bagi awak masa 2 minggu. Berapa lama? 2 minggu. So di sini awak boleh baca okey. Buku scrap science dalam masa 2 minggu. Tarikh hantar pada 28 Januari. Bila? 28 Januari ini bersamaan hari Jumaat. Andai kata awak dapat siapkan minggu depan. Okey, awak dapat siapkan minggu depan, alhamdulillah awak boleh hantar pada saya. Okey, tetapi saya tak ada kata wajib hantar minggu depan, betul? Saya bagi time frame julat masa sehingga last kali pada tarikh 28 Januari. Bahan dia adalah menggunakan kertas A4. Tahu kertas A4? Awak terpulanglah awak nak guna kertas A4 warna putih ke, warna-warni ke, tapi saya lebih suka warna putih. Jelas di situ sebab awak nak kena lukis dan sebagainya. Okey. Buku scrap ni awak boleh hias ikut kreativiti awak. Tetapi hiasan tu tidak boleh terlampau banyak sangat sehingga menutupi tajuk awak yang sepatutnya. Okey. Seterusnya, okey, muka hadapan cover depan buku scrap tu awak boleh menggunakan kertas yang bercorak, awak boleh print atau awak boleh tulis, awak boleh lukis terpulang. Boleh faham? Jelas? Jelas setakat ni? Okey, kalau boleh faham raise hand, angkat tangan, tekan button raise hand. Yes, good job. Okay, thank you very much. Raise hand. Okay, kalau faham okay dah. Kemudian di hadapan muka depan tu awak perlu nyatakan 3 perkara, iaitu tulis nama awak. Contoh Siti Nur Atika binti Rohan. Kelas 4 UTM. Tajuk mengikut kelas lah. Mengikut kelas. Okey, saya terangkan satu persatu. Okey, sekarang ni murid tahun 4 dengar dahulu, boleh? Okey, murid tahun 4. Okey, murid tahun 4. Cakap saya cikgu. Saya cikgu. Okey, good. Murid tahun 4. Okey, buka buku teks. Muka surat 128. Boleh? Okey, di situ diberi tajuk awak adalah tajuk perubahan bentuk tenaga. Saya ulang tajuk yang diberikan adalah tajuk perubahan bentuk tenaga. So apa perlu awak buat? Senang je. Awak cari 10 gambar. Tak kisahlah gambar alatan ke ataupun gambar kehidupan seharian. Contoh, awak nampak gambar ada orang naik basikal. Boleh? Kan? Awak gunting gambar tu, tapi saya tak nak gambar dari buku teks syarat saya ialah tak boleh gambar dari buku teks. Kalau gambar tu awak dapat gambar orang naik basikal, awak tengok perubahan tenaga dari buku teks, tak apa. Boleh faham saya tak nak gambar dari buku teks. Gambar daripada majalah, gambar daripada internet awak print, ataupun gambar daripada surat khabar awak gunting, tak kisah. Gambar. Boleh faham kalau tak ada sangat, tak boleh nak cari gambar, lukis pun boleh juga. Ya, boleh faham Okey, 10 gambar alatan ataupun kehidupan harian. Kehidupan harian tu contoh macam orang naik basikal. Alatan tu contoh lampu sulur, kereta mainan dan sebagainya. Okey. Gambar tu awak tampal dan awak nyatakan perubahan tenaga bagi setiap gambar. Contoh, kalau kata gambar naik basikal tu perubahan tenaga dia apa? Tenaga kimia bertukar kepada tenaga kinetik. Awak boleh rujuk buku teks muka surat 128 hingga 130. Dan syaratnya ialah dalam satu helai kertas tu hanya ada 2 gambar sahaja. Berapa gambar?
2 gambar sahaja. Okey, boleh Itu untuk tahun 4. Okey, sekejap lagi saya tunjukkan bagaimana untuk awak buat. Saya bagi dalam bentuk gambar nanti Alright, seterusnya okey, habis tentang tahun 4. Baru 2-3 minit je tahun 4, nampak? Okey. Sekarang kita pergi kepada murid tahun 5. Tahun 5 cakap, "Saya cikgu." Saya cikgu. Cikgu. Ada orang tanya dapat hadiah ke? Sekejap lagi saya terangkan dapat hadiah ke tak dapat hadiah. Okey, cakap, "Saya cikgu tahun 5." Saya cikgu. Saya cikgu. Jangan pula tahun 6. Saya cikgu. Tak sedar diri pula kan tahun 6 ke tahun 5 kan. Alright. Okey, tahun 5. Okey, buka buku teks awak pada muka surat 206. Okey, tajuk yang diberi adalah fasa bulan mengikut takwim Qamari. Takwim Qamari ni adalah kalender Islam Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan sebagainya dan seterusnya sehinggalah 12 bulan lah. Okey, rujuk buku teks muka surat 206. Okey, awak nampak dalam muka surat 206 ada satu jadual, ya. Ada satu jadual, ada fasa bulan dan tarikh Qamari. Nampak tak? Nampak tak? Nampak. Okey, good. Nampak. Apa yang awak perlu buat ialah, okey, awak tengok gambar fasa bulan tersebut. Awak lukis. Jangan tanya cikgu, "Cikgu nak lukis guna apa?" Gunalah objek bulat yang ada dekat rumah awak. Janganlah pula awak guna mangkuk tapuai mak awak yang besar muka awak tu. Kan? Tak maulah. Dan janganlah guna duit 10 sen pula. Duit 10 sen kecil sangat pula kan. Gunalah sekurang-kurangnya macam besar biskut Oreo. Pernah makan biskut Oreo tak? Agak-agak lah besar macam tu. Pernah. Yes. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Okay, caranya ialah awak lukis gambar fasa bulan, lepas tu di bawah gambar itu awak tulis nama. Contoh, awak lukis gambar anak bulan. Anak bulan tu boleh nampak ke? Tak boleh nampak kan? Gelap kan? Jadi awak guna pensel warna, awak warnakan hitam. Kemudian awak tulis di bawahnya anak bulan. Kemudian awak nyatakan tarikh bagi setiap fasa tersebut. Contoh, anak bulan, tarikh Qamarinya adalah 1 dan 2 hari bulan. Maksudnya setiap 1 dan 2 hari bulan takwim Qamari, bulan Islam, awak tak akan nampak bulan. Tetapi awak akan nampak bulan purnama, bulan penuh. Kalau bulan penuh tu kan awak color-color lah warna putih atau kelabu-kelabu sikit kan. Okey. Kemudian awak tarikh dia adalah pada 14, 15, 16 hari bulan. Dan syaratnya adalah 2 gambar fasa bulan pada setiap muka surat. 2 saja. Alright. Okey, sebentar lagi saya tunjukkan awak bagaimana paparan buku scrap yang sepatutnya awak buat. Alright, selesai tahun 5. Okey, seterusnya kita pergi pada tahun 6. Tahun 6 sebut. Yes, teacher. Yes, Yes, teacher. teacher. Ada suara Abang Handsome. Mana Abang Handsome? Mana muka? Saya. Kenapa saya tak nampak muka? Mesti dia dah tumbuh misai ni. Ada misai tak? Ada. Alah, hai. Okey. So tahun 6. Baru Abang Handsome dekat mana tu? Kat kerusi ke? Tengah tidur ke? Apa Kat ni sofa duduk tu. lelek? Apa? Kat sofa. Kat sofa duduk elok-elok. Macam bersantai-santai pula. Okey. Tahun 6 tolong buka muka surat 138. Alright. 138 dan tajuk awak adalah kaedah pengawetan makanan. So di sini kalau awak teliti ada sebanyak 11 kaedah pengawetan. Ada berapa kaedah? Ada 11. Sehinggalah pada muka surat 140, 1 ada pendidihan, penjerukan, pembukusan vacuum, pengeringan, penyejuk bekuan, pendinginan, pemasinan, pendinginan, pengetilan dan pembotolan, pempastyuran dan penyalaian. Alright, di sini awak nyatakan setiap kaedah. Jadi setiap kaedah tu awak berikan saya gambar contoh makanan. Contoh,
Okey, awak contoh, awak tulis pendidihan. Jadi contohlah awak kata, alah apa nak bagi gambar pendidihan makanan ni? Awak ambillah contoh gambar periuk kan? Periuk yang ada nampak asap, yang ada ibu masak, gambar orang masak nasi ke kan? Masak kuah ke ataupun kuali kan? Kalau tak ada jumpa gambar kan? Lukis. Tak ada masalah di situ. Atas kreativiti awak. Tapi syarat dia sama je. Tak boleh ambil gambar dari buku teks sebab saya nak ada sikap awak mencari maklumat. Ada usaha di situ. Saya tak nak awak ambil daripada buku teks je. Alright. So caranya sama je syaratnya seperti tahun 45. Ada 2 je kaedah pengawetan bagi setiap muka surat. Alright, habis selesai. Okay, mari kita tengok bagaimana paparan sepatutnya buku skrip awak. Okay, lihat di sini. Boleh nampak jelas? Boleh nampak? Okay. Yang tahun 4 tengok dekat gambar tahun 4. Yang tahun 5 tengok kat gambar tahun 5. Yang tahun 6 tengok kat gambar tahun 6. Sekejap, saya kecilkan sikit. Okay, boleh Boleh nampak? Kejap. Okey, siap. Alright. Saya terangkan pada tahun 4 ya. Okey, tengok tahun 4. Ini adalah contoh buku kertas A4 awak. Nampak Alright. So kertas A4 ni awak bergariskan di tengah-tengah, bahagi kepada 2. Nampak ya? Okey, bahagikan kepada 2. Kemudian di atas, di bawah. Nampak ya? Di atasnya awak letak gambar. Gambar apa tadi? Gambar alat ke? Gambar orang naik basikal ke kan? Lepas tu awak tulis perubahan bentuk tenaga di sini. Boleh Okey, tulis perubahan bentuk tenaga. Contoh, tenaga kinetik berubah kepada tenaga kimia. Ini. Yang saya highlight ni tulis perubahan bentuk tenaga dia. Boleh faham? Boleh Okey, kalau tak faham nanti boleh PM saya ya. Okey, untuk tahun 5. Oh, panas ni. Aircon saya tak on. Okey. Alright, untuk tahun 5, sama je juga. Ini paparan kertas A4 awak. Kemudian awak bagikan kepada 2 bahagian. And then awak lukis gambar. Kotak ni adalah gambar Awak lukis gambar fasa bulan. Kemudian tulis tarikh di sini. Tarikh Qamari. Berapa tarikh Qamari dia? Alright, nama dia pun kat sini. Nama fasa bulan tu di situ. Gambar dan nama dia. Alright, dan seterusnya untuk tahun 6. Okey, nampak di sini kaedah pengawetan, kaedah pengawetan contoh pengetinan. Okey, salin je begitu, kemudian bagi gambar. Bagi 2 gambar di sini. Alright, itu sahaja. Habis, selesai. Okey, menjawab pada soalan Darwish. Darwish, kejap saya tanya. Saya tengok Darwish tanya. Ada hadiah ke cikgu? Yes. Nak hadiah ke? Nak hadiah ke? Nak ke? Mestilah nak hadiah, betul? Cikgu Leah bagi pada tak ada hadiah. Ada. Mestilah ada hadiah. Hadiahnya adalah, kejap. Hadiahnya adalah, sekejap bagi saya jawab soalan. Tadi kawan awak tanyakan, ada hadiah tak cikgu? Of course lah ada hadiah. Hadiahnya adalah 5 orang yang terbaik. 5 terbaik itu maksudnya macam mana? 5 yang lengkap, yang tak ada salah, yang kemas, yang kreatif, tapi jangan terlalu syarat. Tahu terlalu syarat tu macam mana? Terlalu banyak sangat dia punya hiasan-hiasannya, tak perlulah. Kena kreatif lah. Lukisan dia kemas, dia buat warna-warni, terpulang. Dan yang paling penting sekali ialah dia mengikut kepada tajuk. Tahu mengikut kepada tajuk dan syarat yang telah saya nyatakan. Alright. Tadi siapa tanya soalan tadi? Saya. Tadi siapa cikgu tadi? Siapa tu? Siti Atika. Atika, ya Atika. Kertas A4 tu boleh warna-warni ke? Boleh. Boleh, tak kisah. Okay. So sekarang ni tak kisah awak nak guna kertas A4 putih atau kertas A4 warna-warni. Okey, saya ada satu cadangan kalau awak pergi dekat kedai RM2 ke, dia dah siap yang ada binding tu kan, dah siap yang ada ring tu kan. Tak payah membazir tak payah bazir beli-beli. Tak perlu sebab itu tak ada markah.
Itu tak ada markah pun. Paling sebab saya tak nak membebankan awak sehingga kena beli sebab dia tebal-tebal tak perlu. Awak beli kertas A4 yang biasa je, kemudian awak stapler je. Faham stapler je kat tepi tu. Kemudian depan tu cover awak beli je dekat kedai. Kalau kedai dekat kedai stationery kedai alat tulis dia ada jual kedai stationery Esa dekat Angkasa Nuri tu dia ada jual. Selai tu harga dia RM1 je ataupun 80 sen je. Jadi awak pakai lebih kurang 5 lai, 6 lai macam tu. Jadi tak payah membazir. Tak payah membazir. Kalau katalah Zakri dengan Zakwan dia adik-beradik kan, dia nak guna. Tak apa, dia boleh beli. Sebabnya banyak kan. Kalau kata contoh seorang Atika seorang je nak buat kan. Farah Umairah pun seorang nak buat kan. Jadi tak perlu beli banyak-banyak. Boleh faham Dan poin dia sebenarnya saya tak nak awak membazir. Tak nak membazir. Kalau katalah cikgu saya tak ada duit nak beli kertas A4. Kata tak ada duit dan sebagainya. Tak apa, tak ada masalah. Awak guna je buku yang contoh tahun lepas masa awak dah J3 kan. Kan ada buku sains kan. Awak koyak yang dah tak guna buku yang dah tak guna awak koyak, awak guna dekat bahagian yang kosong tu. Tak ada masalah. Penggunaan kertas tak ada memberi kesan kepada markah untuk saya nilai. Nilainya adalah kepada isi pada buku scrap tersebut. Alright, boleh jelas? Okey, soalan lain? Cikgu. Ya. Kalau kita tulis maksud pendidihan tu boleh cikgu? Contoh pendidihan. Okey, contoh. Tulis maksud dia? Tak perlu sebab saya cuma nyatakan di sini. Kalau awak lihat paparan saya adalah awak cuma nyatakan kaedah dan gambar saja. Jelas di situ. Jadi saya tak nak nanti jadi macam bukan jadi buku scrap, jadi buku nota pula nanti. Dia jadi awak tulis je tajuk, ikut je kaedah macam saya bagi tadi, kaedah pengawitan pendidikan dan terletak gambar. Letak gambar di situ. Gambar satu kaedah dua gambar. Satu kaedah dua gambar macam tu. Contoh kalau satu satu kedai phone tu nak berapa gambar tu? Nak berapa kaedah tu? Kan saya dah terangkan tadi, nampak tak? Ada baring dia tadi, nampaklah ni. Satu muka surat ada dua kaedah. Saya dah buat paparan di situ. Nanti saya akan share dekat dalam Telegram. Satu muka surat dua kaedah untuk tahun 6. Tahun 5, satu muka surat dua fasa bulan. Tahun 4, satu muka surat dua gambar. Dua gambar. Jadi awak paling senang sekali kertas awak tu awak bahagi kepada dua bahagian. Awak bagi dua bahagian, buat garisan, kemudian barulah ada apa, awak boleh nampak pembahagiannya di situ. Alright, seterusnya soalan. Dawish ada soalan Dawish? Tak ada, okey. Ya Musin. Apa tu, fasa bulan kan, dia punya nama macam anak bulan tu dia letak kat mana tadi cikgu? Okey, awak terpulang awak nak letak kat bawah dia ke, nak letak kat tepi ke, nak letak kat dalam lukisan ke, tak kisah. Janji saya nampak nama di situ. Untuk untuk saya terangkan untuk markah-markahnya, kalau tahun 4 gambar betul, perubahan tenaga betul. Itu dah ada markah. Kalau tahun 5 lukisan betul, ada nama fasa bulan dan ada tarikh. Itu betul. Kemudian untuk tahun 6 ada kaedah pengawitan, gambar yang diberi itu 2 dan juga gambar tu betul. Itu dah ada markah. Tak perlu nak tulis lukis gambar bintang ke ataupun pendidikan nak masukkan apa maksud-maksud ke daripada internet ke, tak perlu. Hanya ikut saja apa yang saya nyatakan. Boleh? Ikut je, follow je apa yang saya bagi dalam saya bagi contoh yang saya share dekat skrin awak tu. Soalan lain? Alright, soalan lain? Saya buka lagi 2-3 minit. 9:30 saya nak stop. Saya tak nak ganggu awak. Nanti kan awak ada tasmik, kemudian awak boleh cari bahan dan sebagainya. Lain soalan? Tak ada? Okey, tak ada. Alhamdulillah. Okey, so tak ada soalan. Ini soalan saya nak tanya awak. Iman. Denny Iman. Denny? Ya.
Jadi buku scrap ni wajib ke sunat? Ada ini? Wajib ke sunat? Apa maksud sunat? buat dapat pahala. Meninggalkan pun dapat pahala. Ya ke Muaz? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat tak dapat dosa. Tak dapat dosa. Okey. Dia ni dia tak boleh jawab. Muaz, buku scrap ni wajib ke sunat? Wajib. Wajib. Terima kasih Muaz. Wajib. Jangan tanya saya, cikgu untuk PBD ke, untuk TP ke? PBD tu berlangsung sepanjang masa. Jadi kalau saya rasa PBD awak tak okey, mungkin ini dapat membantu. InsyaAllah boleh membantu. Jadi ini adalah wajib, macam homework awak lah kan. Wajib lah. Dan saya rasa tak ada masalah sebab saya bagi masa 2 minggu untuk awak buat. Okey, itu sahaja. Alright, so jam telah menunjukkan 9.31 pagi. So all the best, jaga diri. Terima kasih join kelas saya pada pagi ini. Saya akan sharekan segala makluman ke dalam grup Telegram. So awak boleh rujuk, boleh? Awak boleh tengok, boleh rujuk dan sebagainya. So segala permasalahan, kalau saya tak nampak dalam grup Telegram, awak boleh PM saya personal. Boleh? Sama ada WhatsApp saya ataupun awak message kat Telegram. WhatsApp saya lah, WhatsApp better. Sebab Telegram kadang saya tak perasan. WhatsApp je saya. Jangan kata cikgu saya tak tahu nombor WhatsApp cikgu. Dalam grup saya ada. Nombor saya ada, cari nama saya. Alright, so itu saja kelas kita pada hari ini. Saya harap awak dapat buat dengan sebaiknya. Kalau ada masalah boleh tanya saya. So jaga diri. Stay safe pula. Pelat pula. Stay safe. Alright. Semua. Okay, bye-bye. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam. Bye. Sayang. Bye.